Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat bertemu sekali lagi siri yang kedua, yang mana kita masih lagi membincangkan tentang tafsiran ayat yang berada di dalam surah Quraisy. Alhamdulillah, kita telah memulakan pengenalan kepada surah Quraisy pada minggu lepas, yang mana pada minggu lepas kita telah menerangkan tentang surah Quraisy ini, apakah perkaitan, apakah hubung kait di antara surah Al-Fil dengan surah selepasnya, iaitu surah Quraisy. Ini bermakna surah Quraisy, surah yang Allah letakkan, yang disusun di dalam Al-Quran selepas surah Al-Fil. Kita telah nyatakan beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau surah Al-Fil, Allah memberikan penekanan dari sudut keselamatan, dari sudut keamanan. Manakala pada surah Quraisy adalah surah yang Allah memberikan penekanan terhadap ekonomi, terhadap rezeki. Jadi apabila surah Quraisy ini dia merujuk kepada rezeki, dia merujuk kepada ekonomi, kita akan dapat mengetahui sekejap lagi mengapakah surah Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut waktu musim sejuk, iaitu asy-syita. Kemudian disebut selepasnya barulah disebut dengan musim panas. Begitu juga insya-Allah sebentar lagi kita akan dapat mengetahui mengapakah Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Quraisy, Allah menyebutkan tentang nikmat, Allah memberi makanan. Kemudian barulah Allah menyebut nikmat mereka mendapat keamanan. Seperti mana ayat yang keempat, yang insya-Allah pada petang ini kita akan mempelajarinya secara ringkas. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada minggu lepas kita telah menyebut tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Quraisy. Bolehkah ada mana-mana di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sesiapa yang boleh bantu menerangkan apakah sebenarnya objektif surah Quraisy, ataupun apakah tema bagi surah Quraisy? Boleh tuan-tuan dan puan-puan ulang semula yang telah kita pelajari pada minggu lepas? Masih ingat lagi pada minggu lepas apakah tema yang Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang surah Quraisy? Tak ingat ya? Tuan-tuan boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar kan? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Okey, siapa-siapa ingat minggu lepas kita sebut bahawa surah Quraisy ini apa objektif yang Allah Taala nak sampaikan apabila turunnya surah Quraisy ini, terutama kepada orang Arab musyrikin yang berada di Makkahul Mukarramah.
Boleh bantu, silakan. Ustaz ada kasih homework kan hari tu? Ada. InsyaAllah jadi saya akan tanya. Cuma saya nak tanya tentang objektif surah surah Quraisy. Ingat lagi tak? Allah sumber rezeki dan sumber keamanan. Apa puan? Apa puan? Silakan. Allah sumber rezeki dan sumber keamanan. Okey. Okey, maksudnya Allah sumber rezeki kepada apa? Allah sumber rezeki kepada kehidupan dan keamanan ya. Okey. Betul. Itu intisari utama bagi surah Quraisy. Jadi ayat-ayat yang core, maksudnya intisari utama surah Quraisy seperti yang dikongsikan oleh Puan Nur sebentar tadi, beliau merujuk kepada ayat yang keempat. Iaitu ayat yang keempat, Allah ada menyebut tentang dua nikmat, yang mana kedua nikmat itu dia berpunca kepada Allah. Allah lah yang memberikan nikmat kepada makanan, Allah lah yang memberi kepada nikmat nikmat keamanan. Okey, itu intisari utama dia, ada kaitan dengan tema. Okey, maka apabila kita sebut objektif, okey, sudah pastilah jika mereka telah mengetahui Allah lah satu-satunya sumber yang memberikan nikmat hidup dengan dapat makan, Allah lah sumber kepada mendapat nikmat rasa aman, maka objektif surah ini sudah pasti Allah Subhanahu wa taala nak mengajak mereka kepada mensyukuri nikmat tersebut. Dia kita kena ingat mudah saja. Kalau Allah menyebut tentang nikmat, dia mesti diikuti dengan rasa syukur. Kalau sebut nikmat, dia mesti dikaitkan dengan rasa syukur. Maka rasa syukur, terima kasih mereka kepada Allah yang memberikan nikmat dapat makanan dan dapat nikmat keamanan. Rasa syukur itu diterjemahkan dalam bentuk apa? Rasa syukur itu diterjemahkan dalam bentuk mereka perlu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Nak menyembah Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada ayat nombor 3, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim falyabudu rabb hadzal bait. Jadi tujuan surah Quraisy kita boleh ambil pada gabungan ayat nombor 3 dengan nombor 4. Jadi kalau kita gabung maklumat dalam ayat 3 dengan ayat 4, maka akan keluar satu tujuan surah Quraisy ini adalah nak mengajak kepada orang Arab musyrikin, khususnya bangsa Quraisy, untuk mereka beriman, menyembah Allah, yang mana Allah itulah yang telah memberikan mereka nikmat dapat makanan dan nikmat dapat keamanan. Jadi itu adalah objektif bagi surah Quraisy. Kenapa kita perlu tahu objektif surah? Kerana tujuan kita nak baca Quran, kerana kita nak apa? Kita nak ada tindakan. Kita nak amalkan ayat tu. Maka tindakan, nak tahu kena buat apa pada surah yang sedang kita belajar, yang sedang kita baca, maka kita kena tahu objektif surah. Jadi kalau tuan-tuan ikuti mana-mana kelas tadabbur, maka tuan-tuan dan perempuan bolehlah bertanya terlebih dahulu, apakah objektif
bagi surah yang sedang kita pelajari. Contohnya tuan-tuan baca surah Fil. Apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak didik? Apa sebenarnya mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan melalui surah Fil? Ya, setiap surah di dalam Al-Quran dia akan ada tujuan dia. Dia ada objektif dia. Jadi kalau tuan-tuan seringkali mengikuti sesi tadabbur, tuan-tuan sudah selalu didedahkan dengan sebelum masuk kepada ayat pertama lagi, kita telah menerangkan tentang objektif surah. Jadi kalau tuan-tuan tahu objektif surah, tuan-tuan tahulah bahawasanya Al-Quran ini diturunkan ada sebab. Kalau hanya dibaca saja tanpa tahu tentang apakah tujuan surah, kita bimbangi seolah-olah Al-Quran ini turun bukan untuk membimbing, bukan untuk mendidik. Tetapi kita tahu Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk kepada apa? Kena kembali kepada melihat tujuan surah. Baik. Kemudian, Alhamdulillah pada minggu lepas, kenapa saya ulang sikit kerana mungkin ada yang tak sempat mengikuti pada kuliah yang lalu. Jadi kita ulang sekejap sebelum kita masuk kepada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat pada petang ini. Okey, cuma nota al-maklum lah, tuan-tuan sedia maklum. Kalau saya tak sempat nak beri tu maknanya belum ada lah. InsyaAllah nanti kita ingatkan saya untuk saya sediakan nota yang ringkas untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, pada minggu lepas, tuan-tuan masih ingat ke apakah hikmah di sebalik nama Quraisy? Siapa boleh sebut? Minggu lepas kita ada menyebut tentang 4 pendapat para ulama dalam menerangkan apakah sebenarnya maksud Quraisy. Ada 4. Nombor 1 dikaitkan dengan apa? At-Takursha. Ya. Apa Kak Mazina? At-Takursha. Ke tulisan saya tak betul? Okey, Betul. tak apalah tu. Tak apa. Itu salah satu daripada perkataan at-taqarrusha. Oh, At-Takarrusha. At-taqarrusha tu bermaksud apa? Apa? Saya tak boleh baca tulisan saya ni. Tak apa. Apa ni? Tak boleh baca balik Ustaz. Nombor 2. Silakan. Okey. Ya, okey. Kita sebut pada minggu lepas, ini hanya pendapat tuan-puan ya, bukanlah secara muktamad mengikut kajian para ulama. Okey. Ada 4. Okey, yang pertama seperti yang kalau kita tengok dekat ruangan chat di dalam Zoom, kalau rakan-rakan boleh kongsikan apa yang tuan-tuan tulis dekat ruangan chat dalam Zoom ni, mungkin boleh kongsikan di ruangan komen di FB. Sebab ada kawan-kawan kita yang melihat di FB. Okey, maksud dia ada 4, sebenarnya banyak. Cuma kita ambil 4. Salah satu darinya seperti yang Puan Nurul kongsikan dalam ruangan chat tersebut, mengatakan bahawa dia daripada Al-Kirshi, iaitu merupakan jenis ikan yang besar. Jadi kalau ikan yang besar ni, ikan yang dia akan mendominasikan ikan-ikan yang lain. So nak menunjukkan Quraisy ni dia dikaitkan dengan orang yang besar, orang yang dikenali di kalangan suku-suku kaum yang lain. Okey, itu maksud pertama. Yang kedua, masih ingat lagi? Saya ingat Ustaz. Al-Kirsha, orang yang menyediakan keperluan. Ya, dari yang kedua daripada perkataan Al-Kirsha. Iaitu bermaksud orang yang menyediakan keperluan untuk orang mengerjakan ibadat haji. Okey, yang ketiga, yang ketiga dikatakan daripada Al-Kirshi, iaitu bermaksud usaha.
Okey, betul. Yang keempat daripada at-taqarrusha yang bermaksud mengumpulkan. Okey, betul. Mengumpulkan. Okey, okey. Ya, okey. Jadi oleh kerana itulah kalaulah Quraisy ni dia nama suku yang nama dia buruk, Allah Ta'ala tidak letakkan ia sebagai nama surah. Jadi Allah meletakkan nama surah ni nak menunjulkan akan kemuliaan yang ada pada kaum Quraisy. Jadi Quraisy itu apa? Kita telah sebut 4 daripadanya mengikut kajian para ulama yang kita telah sebut pada minggu lepas. Saya ucapkan jazakumullahu khaira, barakallahu fikum kepada yang memberikan respon, yang berkongsikan secara tulisan di ruangan chat. Hanya Allah yang boleh membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, kemudian kalau minggu lepas kita juga telah menerangkan, okey, kenapa pada ayat pertama ada perkataan ilafi, iaitu kebiasaan. Allah ulang sekali lagi perkataan ilafi pada ayat yang kedua. Bolehkah tuan-tuan dan puan-puan kongsikan dua hikmah mengapakah diulang buat kali yang kedua perkataan ilafi yang berada pada ayat yang kedua? Okey, boleh ulang? Boleh? Masih ingat lagi? Masihkah kau ingat? Pernah dengar tak lagu? Contoh. Happy-happy ke sikit kan? Belajar. Okey, masih ingat lagi tak? Ada dua hikmah. Kenapa ulang 2 kali ilafi pada ayat yang kedua? Jangan nak tengok tuan-tuan catat tak? Sebab kalau ada nota senang. Tapi ada nota kena banyak menulis. Okey. Okey, pertama, siapa tulis ni? Okay, catat nama dia siapa ni? Masya Allah. Okay, Puan Nur berkongsi kepada kita, jazakillahu khairah. Beliau mengatakan pendapat pertama, kenapa ulang buat kali kedua adalah tujuannya untuk mengukuhkan, untuk memberikan penekanan kepada nikmat mereka telah rehlah tadi. Okey. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahawa kenapa Allah ulang 2 kali ilafi, kerana tujuan kedua adalah ilafi di sini dia menyebut secara spesifik apa nikmat yang telah Allah beri kepada mereka. Maksudnya kebiasaan orang Quran ni banyak. Dia banyak buat benda, dia banyak buat perkara. Tetapi spesifiknya yang utamanya apa? Mereka itu melakukan perjalanan berdagang pada musim sejuk dan pada musim panas. Itu di antara 2 hikmah mengapakah diulang 2 kali perkataan ilafi. Okey. Pada minggu lepas kita telah menyebutkan apa maksud rihlah. Apa maksud rihlah? Rihlah. Apa maksud rihlah? Rihlah menunjuk kepada apa? Masih ingat? Silakan berkongsikan jawapan dia. Tuan-tuan boleh bersuara. Kalau tuan-tuan tahu. Okey. Boleh. Membawa bekal yang banyak, Ustaz. Ya. Membawa. Ya, jazakillah, betul. Ia dikaitkan dengan mereka kena outstation, mereka kena musafir, tapi musafir yang memerlukan membawa bekalan yang banyak. Jadi kalau mereka bawa bekalan yang banyak, perjalanan yang jauh, jadi bekal-bekal tu nak letak dekat mana? Kalau mereka bawa bekal yang banyak, tentulah mereka dagang bawa apa? Pernah tengok kan orang berjalan kat padang pasir, kalau dia nak angkat barang, dia nak letak barang, dia letak kat haiwan apa? Dia letak dekat haiwan unta lah kan? Unta kan? Jadi tentulah barang-barang tu banyak. Jadi agak-agak
kalau orang nak rompak, dia mesti tengok apa? Orang tu bawa barang banyak lah kan. Kan diletak dekat kiri kanan unta. Dia nak buat macam-macam ni. Tetapi mengapa orang Arab Quraisy ni mereka selamat pergi balik walaupun orang tahu banyaknya barang dagangan dia, pasal kan dia kena buat jalan jauh. Jadi dia letak barang tu kat mana? Mana boleh dia post kan? Mana ada nak post, okey, post barang ni naik guna kapal terbang, guna hantar barang ni guna apa? Guna kapal, guna kontena. Dan mereka tak boleh, kan mereka pergi berdagang, tentu mereka akan bawa barang-barang dagangan, nak pergi bawa pada musim sejuk, musim panas, nak bawa patah balik daripada hasil dagangan mereka tu kan mereka patah balik. Tentulah orang akan nampak, oh banyaknya barang dia, banyaknya harta dia bawa. Tapi mengapa mereka ini boleh pergi bawa barang yang banyak, terdedah, orang boleh rompak mereka bila-bila, dan mereka balik pun mereka selamat. Mereka keluar daripada Mekah pada 2 musim itu selamat, mereka patah balik nak masuk ke Mekah pun mereka itu selamat. Kita dah sebut pada kuliah yang lalu. Jadi tuan-tuan dapat gambarkan bagaimana rihlahnya orang Quraisy ini ketika mana mereka keluar pada musim sejuk dan pada musim panas. Kenapa mereka selamat? Selamat tu pula bukanlah mereka selamat kali kedua, kali ketiga, tetapi dia sudah menjadi acap kali, kerap. Sebab tu Tuhan kata kebiasaan mereka. Nak menunjukkan bahawa siapa yang memberikan mereka keistimewaan, boleh pergi, selamat balik, selamat pergi, selamat balik itu. Sudah pasti jawapan itu ada pada siapa? Ada pada siapa? Nak dikaitkan dengan apa? Orang-orang Arab yang dulu mereka akan ingat orang Quraisy ni apa antara kelebihan mereka? Mereka ada pasport apa? Mereka ni dikenali sebagai apa? Usahawan-usahawan yang membawa barang untuk perniagaan untuk menaikkan ekonomi di Mekah. Ya. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan kisah dengan tentera Kaabah. bergajah, yang Kaabah tu, peperangan tu mereka. maksudnya mereka tahu, oh ya, orang Mekah ini tu siapa tu? Itu siapa tu? Oh, dia ni orang Mekah ni. Bila dengar orang Mekah, orang Quraisy pula tu kan, yang jaga Kaabah tu kan, kita kata salah satu masuk Quraisy kan. Jadi mereka ni mempunyai satu tiket, seolah-olahnya mereka ni seperti orang yang kita tak boleh nak ambil main-main mereka ni, sebab mereka ni orang menjaga Kaabah. Lepas tu pula ada peristiwa tentera Abrahah telah dikalahkan. Jadi mereka ni terkenal. Jadi disebabkan nikmat-nikmat kebiasaan seperti itulah Allah Ta'ala nak minta mereka kenanglah nikmat tersebut yang kamu boleh ulang dan alik. Jadi cara Allah Ta'ala nak menyuruh mereka ni mengenang nikmat mereka boleh memusafir tadi itulah yang Allah Ta'ala kita telah kupas pada kuliah yang lalu. Kenapa pada ayat pertama itu ada pada huruf lam tu, li tu kita telah kupas pada kuliah yang lalu. Masih ingat lagi tak? Kenapa huruf lam tu di baris bawah bunyinya li? Li tu maksudnya apa? Kita dah sebut dalam pada kuliah yang lalu. Lam yang akan menyambungkan dengan surah Al-Fil sebagai satu penjelasan. Okey, salah satunya lam takjub. Okey. Salah satunya kita sebut huruf li kat situ nak disambung dengan kisah Allah Ta'ala nak selamatkan mereka daripada tentera Abrahah kerana mereka ini nak dikaitkan dengan mereka selalu berjalan. Maksudnya Allah nak bawa yang kita sebut tadi tu. Kenapa mereka tak dirompak? Mereka tak disambung di dalam perjalanan pergi dan balik. Kenapa? Kerana dalam peristiwa yang surah Al-Fil tadi tu. Okey. Yang kedua, li kat situ, li menunjukkan apa?
Li menunjukkan kepada ketakjuban. Li tu dipanggil li apa? Li takjub. Li takjub tu apa? Allah nak mengatakan kepada mereka tentang Allah rasa sangat takjub. Takjub dari sudut sebenarnya Allah mengatakan kamu dah selamat pergi dan balik musim sejuk, musim panas. Kan? Kenapa kamu tak mau menyembah Allah? Jadi itulah dipanggil lam, menunjuk kepada lam bermakna hairan. Lam kehairanan. Kehairanan itu maksudnya mereka dah dapat nikmat, kan, rihlah fisyita'i was-saif, tapi kenapa mereka tak nak menyembah Allah yang satu? Itu dipanggil lam, menunjukkan kepada ketakjuban. Baik, minggu lepas kita telah terangkan tentang mengapa pada ayat yang kedua Allah mendahulukan menyebut asyita, Allah menyebutkan musim sejuk, kemudian diakhirkan menyebut was-saif, as-saif musim panas. Siapa boleh terangkan kenapa? Kenapa Allah dahulukan menyebut asyita daripada as-saif? Negeri Yaman cuacanya panas, maka mereka akan bergerak ke sana apabila dia musim sejuk. Okey. Dan barang-barang perniagaan mereka kebanyakannya di Yaman adalah barang-barang dari India, maka seperti rempah dan kain-kain. Jadi itulah barang-barang yang akan niagakan ke Mekah. Okey. Whereas di negeri Syam cuaca nyaman. Cuacanya nyaman. Saya nak share sikit nota yang saya dapat daripada pengajian sebelum ni, Ustaz. Negeri Syam terbahagi kepada 4. Ni saya nak kongsi ya. Silakan Kak. Negeri Syam terbahagi kepada 4. Senang nak ingat, ini Ustaz tu yang cakap. Senang nak ingat, jangan J, pergi P, L lah sayang. Jangan pergilah sayang. So Syam terbagi kepada Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Jadi Syam cuacanya nyaman. Jadi kalau pergi waktu panas pun masih lagi nyaman. Jadi dan hasil di situ adalah hasil pertanian, buah-buahan, dan itulah barang-barang yang akan dibawa ke perniagaan ke Mekah. Betul ke tidak Ustaz apa yang saya ingat? Okey. Jazakallahu khairan. Betul. Mungkin ada siapa-siapa boleh kongsikan. Okey, itu adalah tempat-tempat yang mereka pergi apabila mereka berdagang pada musim sejuk dengan musim panas. Okey. Kita telah nyatakan, maksud dia, apakah hikmah Allah menyebutkan terlebih dahulu pada musim sejuk, baru Allah menyebut musim panas, kerana hikmahnya adalah kita sedia maklum bahawa surah Quraisy ini adalah surah yang merujuk kepada mereka berdagang. Betul. Mereka berniaga. Jadi kalau mereka berniaga dikaitkan dengan ekonomi, maka surah Quraisy surah yang berpaksikan cerita utamanya pasal berdagang, pasal makan dan minum. Okey. Jadi kalau nak makan, makanan sangat diperlukan, lebih banyak diperlukan pada musim sejuk ke pada musim panas? Sejuk. Masa sejuk lebih lapar ke masa panas lebih lapar? Jadi kalau mengikut ulasan para ulama menyebutkan bahawa kalau musim sejuk mereka lebih memerlukan kepada makanan. Jadi dalam musim sejuk kita belajar pada minggu lepas kan, musim sejuk kan musim yang pertanian mereka itu kan tidak sesubur. Kita belajarkan kalau sejuk kan tanam-tanaman tak boleh nak tumbuh seperti mana pada waktu yang lain. Jadi daripada jawapan tersebut menunjukkan kepada kita itulah antara hikmah
Mengapa Allah menyebutkan tentang Asy-Syita terlebih dahulu, barulah Allah menyebut tentang Al-Saif. Wallahu ta'ala alam, Allah sahaja yang lebih mengetahui tentang penyusunan Asy-Syita, kemudian baru sebuah Al-Saif. Jadi saya sebut tadi adalah kajian yang dibentangkan oleh para ulama. Baik, kemudian ada lagi, tak masuk lagi tajuk. Okey, minggu lepas kita telah sebut bahawa Nabi SAW itu sendiri, dia daripada kaum apa? Dia daripada keturunan suku Quraisy. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak rujuk, kalau tuan-tuan nak tahu silsilah ataupun nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan digalakkan merujuk kepada kitab-kitab sejarah Nabi SAW. Kalau siapa yang ada ikuti sewaktu kita membentangkan tajuk solawat dan salam, waktu kita membincangkan tentang Ahlul Bait, yang ada perkataan Ahlul Bait di dalam lafaz salawat dan salam, kita telah bentangkan nasab keturunan Nabi SAW. Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW ini dia adalah daripada keturunan Bani Hashim. Betul? Nabi daripada keturunan Bani Hashim. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, Nabi, hadis riwayat Muslim ni, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang, Nabi kata begini. Saya baca pada terjemahan hadis. Nabi kata, yang bermaksud, Nabi kata, sesungguhnya Allah telah memilih suku Kinanah daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Allah Ismail ni, dia ada keturunan dia itu ada namanya Kinanah. Jadi Nabi kata, ni hadis riwayat Bukhari. Nabi kata Allah telah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Lepas tu Nabi sambung, Nabi kata lagi, Allah telah memilih suku Quraisy daripada suku Kinanah. Faham tak Nabi kata? Nabi kata suku Kinanah daripada keturunan Nabi Ismail. Okey. Daripada suku Kinanah tu adanya suku Quraisy. Daripada Quraisy itu pula adanya Bani Hashim. Nabi itu dia daripada Bani Hashim. Jadi Bani Hashim termasuk dalam suku Quraisy. Quraisy itu sendiri dia daripada keturunan Kinanah. Kinanah itu sendiri dia daripada susur galurnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, rupa-rupanya Nabi SAW ini dia daripada suku Quraisy. Kalau kita nak kecilkan lagi, dia daripada Bani Hashim. Maknanya Bani Hashim dia termasuk dalam sukunya Quraisy. Lepas tu kalau tuan-tuan belajar sejarah An-Nabawiyah, nasab keturunan Nabi yang dapat dipastikan, maksudnya ulama-ulama yang pakar nasab, yang pakar sejarah, yang mengkaji tentang nasab-nasab silsilah keturunan Nabi SAW, yang mereka tak ada perselisihan, yang mereka bersama-sama dalam menentukan nasab Nabi ni, dia sampai ke Adnan saja. Sampai kepada Adnan. Dan para ulama juga menyebut Adnan tu daripada keturunan Nabi Ismail. Maksud dia begini. Para ulama ketika mana mereka nak kaitkan Nabi ni daripada siapa sampai kepada Nabi Ismail tu, mereka hanya boleh sebut sampai nama Adnan saja. Nama Adnan. Tapi Adnan tu daripada Bani Ismail. Kalau
tuan-tuan pernah hafalkan Nabi SAW kan namanya adalah Muhammad, anak kepada Abdillah. Abdillah tu pula, Abdullah tu anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak kepada Hashim. Hashim tu pula anak kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf tu pula anak kepada Qusay. Qusay tu pula anak kepada Kilab. Kilab tu anak kepada Murrah. Murrah anak kepada Ka'ab. Ka'ab tu anak Luwail. Luwail adalah anak kepada Ghalib. Ghalib anak kepada Fihrin. Fihrin anak kepada Malik. Malik anak lelaki Nadar. Nadar anak lelaki Kinanah. Kinanah anak lelaki Khuzaimah. Khuzaimah anak lelaki Mudrikah. Mudrikah anak lelaki Ilyas. Ilyas anak lelaki Mudar. Mudar anak lelaki Nizar. Nizar anak lelaki Ma'ad. Ma'ad anak lelaki Adnan. Sampai ke Adnan je para ulama sejarah, ulama pakar mengatakan nasab Nabi sampai Adnan. Tapi kita dah sebut tadi tu, tuan nampak nama siapa yang kita sebut mula-mula tadi? Antara yang popular Nabi kata adalah Kinanah. Daripada nama Kinanah, lepas tu adanya nama Hashim. Jadi Hashim tu daripada suku kaum Quraisy. Saya sebut maklumat ni nak memberitahu kepada tuan-tuan dan puan bahawasanya Nabi SAW itu bukanlah orang yang biasa-biasa. Dia daripada keturunan yang mulia. Ini bermakna orang Arab musyrikin Mekah, mereka kenal, mereka tahu Nabi Muhammad ini keturunannya siapa. Walaupun mereka tahu keturunan Nabi Muhammad ini keturunan yang mulia, golongan yang mulia, mereka tetap tidak mahu menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, orang Arab musyrikin tidak ada sebab musabab yang mereka tidak boleh menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebab pun. Kalau mereka berhujahkan dia ini kalau mereka berhujahkan dia ini, siapa dia ni? Kalau nak hujahkan kata tak kenal, mustahil. Sebab Nabi Muhammad ni sangat terkenal. Baik. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ketiga pada petang ini, iaitu ayat yang ketiga merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ayat ketiga saya bacakan, saya yakin tuan-tuan dan puan dah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falya'budu rabbaha dzal bait. Okey. Fa dekat situ oleh kerana itu ataupun justru itu. Fa dekat situ, huruf fa dekat situ, fa yang menunjukkan kepada mereka perlu buat apa setelah mereka diberikan oleh Allah akan nikmat boleh berulang alik pada musim sejuk dan pada musim panas. Mereka masuk ke Yaman, mereka masuk ke bumi Syam, kan? Disebabkan mereka dapat nikmat itu, Allah lindung mereka. Maka Allah menyeru kepada mereka supaya apa? Ya'budu. Hendaklah mereka itu ya'budu, beribadat, menyembah, minta pertolongan
Kepada siapa? Rabba, Rabb hadzal baiti. Rabb rumah ini. Okey, ayat 3 Allah menyebut tentang ada perkataan al-bait. Okey, al-bait maksudnya adalah rumah. Rumah siapa disebut rumah ini? Rumah ini ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada Ka'bah. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada Ka'bah. Jadi Allah Ta'ala menyeru pada ayat nombor 3. Seruan itu, ayat 3 ni lah sebenarnya tujuan kepada surah Quraisy. Jadi ayat qa dia sebenarnya duduk pada ayat 3. Jadi tujuan surah Quraisy ini adalah Allah Ta'ala nak minta mereka supaya menyembah Rabb. Kenapa kita selalu kekalkan dengan terms Rabb? Kerana perkataan Rabb menunjuk kepada ketuanan, merujuk kepada yang mencipta, yang menjaga, yang mengurus, yang mentadbir. Sebab tu kita kekalkan dia dengan perkataan Rabb. Walaupun dalam Quran terjemahan kita dia tulis Tuhan. Betul lah Tuhan tu. Tetapi kalau kita nak kuatkan lagi perkataan Tuhan tu, kita kena letak yang mentadbir, yang mengurus. Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada mereka bahawa Kaabah yang korang agung-agungkan ni, Allah gunakan istilah rumah ini. Jadi rumah ini maksudnya Kaabah lah. Jadi Allah nak bagi tahu kepada mereka yang menjaga Kaabah tu, tuan kepada Kaabah tu adalah Allah lah. Sebab memang orang Arab Quraisy, ingat ya, orang Arab Quraisy ni mereka terkenal seperti mana kita ulas dah tadi. Mereka terkenal kerana mereka ni adalah penjaga Kaabah. Sebab orang-orang Arab, mereka kalau mereka nak datang berpusu-pusu, mereka akan pergi. Sebab tu Mekah dia menjadi popular, menjadi terkenal kerana ada apa? Bukan kerana kecantikan, bukan kerana kecantikan pemandangan. Naiknya nama Kaabah ni menjadi mulia kerana adanya rumah Allah. Jadi rumah Allah tu yang menjaga dia adalah kaum Quraisy inilah, mereka ni. Tetapi hakikatnya mereka menjaga rumah itu, pemilik dia siapa? Pemiliknya adalah Allah. Allah itulah yang telah membuktikan, yang telah menunjukkan dalam sejarah hidup mereka, Kaabah itu Allah telah tunjukkan bahawa bagaimana Allah Ta'ala telah mengalahkan pasukan bergajah. Itu yang Allah ajak kepada mereka. Sebab mereka tahu. Kaabah ni ada tuan dia. Ada pemilik dia. Jadi Allah menyuruh kepada mereka, sembahlah Rabb. Rabb tu maknanya Tuhan, iaitu penjaga, pemilik, penjaga kepada rumah ini. Jadi itu ayat yang ketiga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kejap ayat ketiga ni saya nak tambahkan sedikit maklumat sampingan. Izinkan saya berkongsi, mungkin tuan-tuan dah tahu dah. Okey. Dalam Quran, siapa boleh bantu saya untuk kita berinteraksi dua hala? Siapa boleh sebutkan apakah kalimah ataupun apakah gelaran nama lain yang Allah gunakan bagi Kaabah? Dalam Quran Allah sebut tentang Kaabah ni ada berapa nama? Allah guna isu berapa nama? Siapa boleh bantu? Pertama, kalau Allah nak katakan Kaabah tu, Lu ingat sekarang dah lupa. oh tak apa. Okey, biasalah al-maklum. Kita memang mudah untuk lupa. Okey, pertama, Kaabah tu sendiri memang dalam Quran memang ada perkataan al-Ka'bah.
Pertama memang namanya Al-Ka'bah. Pernah jumpa tak dalam Quran perkataan Al-Ka'bah? Pernah jumpa? Orang kata Ka'bah, Ka'bah. Jadi kalau kita nak sebut betul-betul pronunciation dia, Ain. Ka'bah, Ka'bah. Okey, dalam Quran, catat ya. Rakan-rakan tolong kongsikan di ruangan chat dalam Zoom ni. Saya sebut surah apa, ayat berapa, nombor surah dan nombor ayat. Okey. Dalam Quran, dapatan saya, kalau saya tersilap, saya sangat alu-alukan untuk diberikan pembetulan. Ya, saya sangat alu-alukan. Okey, dapatan saya dalam Quran ada 2 kali sahaja Allah mengulangi perkataan Al-Ka'bah. Yang pertama, perkataan Ka'bah Allah sebutkan dalam Suratul Ma'idah, dan kali kedua Allah sebut juga dalam Suratul Ma'idah. Maknanya perkataan Ka'bah disebut 2 kali dalam Suratul Ma'idah. Ayat 95 dengan ayat nombor 97. 95 dengan 97. Cuba tuan-tuan semak ayat yang saya sebutkan. Takut saya ni selalu tersilap. Jadi tolong sebut. Betul tak? Ayat 95 tu tak akan jumpa perkataan Al-Ka'bah. Ayat 97 tu tak akan jumpa perkataan Al-Ka'bah. 97. Betul tak? Okey, ada yang kongsikan. Alright. Okey, jumpa. Betul ya? Jelas ya? Okey. Contoh ayat dalam, kalau kita tengok pada ayat nombor berapa ni? Ayat nombor 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat dia bunyi dekat yang balighal Ka'bah. Ayat 97. Ayat nombor 97 Allah mengatakan Ja'alallahul Ka'bah. Cuba katakan Ja'alallahul Ka'batal Baita. Cuba katakan Ka'bah. Okey. Nama lain selain daripada Allah menyebut tentang Ka'bah, dalam Quran Allah memanggil dengan nama Al-Bait. Al-Bait iaitu rumah. Maknanya selain kita jumpa perkataan Kaabah, kita akan jumpa perkataan rumah. Rumah tu maknanya Al-Baitu. Okey, kalau jumpa Al-Baitu, kita kena tengok pada konteks ayat lah. Jangan cepat-cepat terjemah Al-Baitu semua Kaabah. Okey, dalam Quran, dapatan saya, kalau saya tersalah tolong betulkan, ada 12 kali di dalam Quran perkataan Al-Bait yang merujuk kepada Kaabah. Ada 12 kali. Ini kerja rumah, tuan-tuan cari 12 kali itu di mana. Tapi salah satu daripadanya berada dalam surah apa? Al-Baqarah 125, Al-Hajj 26. Okey. Lagi? Al-Hajj ayat nombor 29. Maafkan saya. Al-Ma'idah tadi tu. Ketika Allah menyebut nama Kaabah, lepas tu Allah mengatakan Al-Bait. Okey. Paling mudah dekat dalam surah Quraisy lah. Kan Allah kata apa? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Rumah ini. Okey, nanti boleh carilah.
Cari 12 kali nama lain bagi Kaabah, Allah gunakan rumah. Ada satu lagi. Allah panggil kalimah tu dia merujuk kepada Kaabah. Apa dia? Ceteka. Baitullah. Baitullah. Baitullah tu kita yang panggil dia Baitullah, rumah Allah. Betul lah rumah Allah tu. Ada satu lagi. Al-Balad. Al-Balad merujuk kepada negeri Mekah. Okey, dapat Ustaz, tak? Atiq tu apa? Baitul Atiq ke Ustaz? Atiq tu. Faiq. Okey, jazakillahu khairah. Sebenarnya tuan tahu kan, merendah diri semua orang. Okey, terima kasih Ummu Faiq. Betul. Nama lain dia kadang-kadang Allah panggil dengan nama Baitul Atiq. Rumah lama. Okay, dalam chat ni ada kot. Ada. Dia panggil rumah lama. Kalau orang tanya, kalau kita guna istilah rumah lama kan, dia itu sebenarnya ada nama Kaabah. Kita ajak orang, awak dah pergi tawaf dekat rumah lama? Mesti orang Melayu terpinga-pinga. Rumah lama? Kalau sebut nama Baitul Atiq, rumah lama. Tak pernah dengar pun. Kita biasa dengar Kaabah lah. Sebenarnya itu adalah istilah lain yang Allah namakan bagi Kaabah itu. Selain Allah memanggil Al-Bait, Allah juga memanggil Baitul Atiq. Ada 2 kali. Kali Dalam surah pertama, Al-Hajj. silakan. Apa dia? Dalam surah Al-Hajj, tapi tak jumpa dia bagi tahu ni surah Al-Hajj saja, tak bagi nombor. Okey, tak apa. Dia duduk pada ayat 29 dengan ayat nombor 33. Jumpa tak? Ayat 29 dengan ayat nombor 23. Kalau tuan-tuan pernah ikuti tajuk berkat, kita pernah bentang berbelah-belah siri juga. Tajuk tentang berkat, salah satu yang ada keberkatan, ada berkat yang Allah nak bagi, ada pada Kaabah. Kita telah ulas panjang. Apa makna Kaabah? Apa makna Baitul Atiq? Jadi Baitul Atiq ni adalah rumah lama. Jumpa tak? Betul tak? Ayat 29. Betul. Ayat 29 betul. Ayat perkataan last sekali, Al-Atiq. Ayat 33 betul tak? Ayat 33. Betul tak? Baitullah. Ayat sama juga. Yang Sama. huruf last, perkataan last sekali. Kalau kita tengok ayat nombor 29 tu, Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq, iaitu rumah lama, rumah tua. Maknanya Kaabah ni tuan-tuan dan puan, kan adalah rumah Allah yang lama dah sudah dimuliakan. Dan kita tahu yang masyhur selalu dikaitkan dengan zaman Nabi Allah Ibrahim, dengan zaman Nabi Allah Isa, dengan zaman Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Bermakna orang tawaf dekat Kaabah tu sudah bermula sejak zaman Nabi Allah Ibrahim. Ini bermakna penduduk Mekah ini, mereka sebenarnya pernah mendapat penerangan tentang Islam melalui Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Tetapi zaman berzaman, akhirnya kan Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat. Maka pada ketika itulah orang Arab penduduk Mekah ini, mereka terputus Rasul. Mereka tak dapat Rasul dah. Sebab Rasul yang mula-mula datang dulu, yang
bawa kepadanya ibadat haji, ibadat umrah tu dekatkan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Tapi lama dah bertukar cara nak tawafnya. Itu kalau kita belajar dalam sejarah. Ingat tak dalam bulan apa orang Arab Mekah sebelum Nabi lahir lagi pun, dalam bulan apakah yang penduduk Mekah ni mereka akan pergi menuju ke Kaabah tu, mereka akan pergi menumpukan diri semua pergi ke Mekah. Pada bulan apa di antara bulan-bulan Islam? Bulan apa? Bulan haji ke Ustaz? Betul lah, bulan haji tu bulan apa? Zulhijjah. Mudahnya bulan-bulan haram. Yang 4 bulan haram tu. Oh ya. Maka orang Arab zaman dulu memang mereka memuliakan 4 bulan tu. Kerana 4 bulan tu merupakan bulan haram. Jadi apabila Nabi lahir pun Allah Ta'ala masih lagi mengangkat kemuliaan bulan haram tu. Kenapa dengan bulan haram? Bulan haram ni orang-orang Arab, semenanjung Arab ni mereka akan pergi ke Mekah, mereka akan buat ibadat haji dan mereka akan buat ibadat umrah. Sekarang bulan apa sekarang ni? Rejab. Berapa di bulan Rejab? Selasa hari ni. 29 Rejab. Bulan Rejab kan? Okey. 29 Rejab. 29. Okay. Kalau kita baca sejarah, kalau tuan-tuan nak rujuk ulama sejarah tapi dia juga ulama tafsir, kita boleh rujuk Al-Tabari, contohnya Ibnu Kathir. Ibnu Kathir rahimahullah ketika dia cerita tentang kenapa bulan tu namanya bulan haram. Kerana bulan Rejab merupakan bulan mereka buat umrah. Sebenarnya bulan Rejab ni adalah bulan orang Arab mereka mengerjakan umrah. Tapi cara mereka buat umrah tu bid'ah lah. Mereka buat ikut kepala mereka sendiri. Mereka tawaf dalam keadaan berbogel, mereka dukung patung-patung, mereka letak patung-patung dekat Kaabah tu. Tapi bagi mereka Kaabah ni mulia. Mereka ada maklumat tu. Saya cerita sejarah panjang sikit supaya nak bagi ada rasa pada ayat 3 ni. Kenapa Tuhan kata dia adalah Rabb kepada rumah ini? Kenapa Tuhan kata dia adalah pemilik? Dia adalah pengatur kepada rumah ini. Kerana ada Kaabah itulah penduduk Mekah ni menjadi mulia, terutama pada suku Quraisy tadi. Mereka terkenal kerana mereka adalah pemegang kunci. Mereka lah yang melibatkan diri dengan Kaabah. Kalau tak ada Kaabah ni, apa lagi yang mulia kat Mekkatul Mukarramah? Jadi yang besarnya pada Kaabah tu. Sebab tu Allah menekankan falyabudu, beribadatlah kalian semua. Sentiasalah kalian itu beribadat kepada siapa? Kepada Rabb, pemilik, pengatur, penjaga kepada rumah ini. Lepas tu pula Allah nak menguatkan kenapa perlu beribadat kepada rumah, kepada Rabb, kepada rumah ini. Itu yang Allah mengingatkan tentang nikmat mereka boleh berdagang pada setiap 2 musim tadi itu. Lepas tu Allah nak mengaitkan juga dengan nikmat siapa yang dah mengalahkan tentera Abrahah tu dekat surah Fil. Itu yang Allah rasa pelik sangat kepada mereka ni. Dah boleh dapat berulang-alik. Itu yang kita ulah pada perkataan li'ila tu. Okey, li tu. Baik, tuan-tuan perempuan. Saya teruskan lagi sedikit. Sekejap tuan-puan ya. Sekejap ya. Sekejap tuan-puan. Okey, alhamdulillah. Boleh dengar tak suara saya? Boleh Ustaz. Okey.
Dan tuan-tuan dah dapat dah tadi, dia kadang-kadang ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, maksudnya salah satu ilmu yang perlu kita kuasai dalam tadabbur, dalam tadabbur, kalau ia melibatkan sejarah, contoh study sejarah, dia dia sama macam kita belajar tentang sains kan. Contohnya kita jumpa ayat-ayat kauniat, ayat-ayat yang berbentuk alam semesta. Jadi kalau kita nak mudah nak ada rasa iman, rasa keagungan Allah, kebesaran Allah, maka kita kena kuasai maklumat pada sains tu. Jadi kita kena belajarlah sikit, walaupun kita memang tak minat langsung sains, contoh kan. Tapi ketika kita baca ayat yang ada macam bunyi-bunyi kaitkan dengan ilmu sains ni, kita study maklumat tu. Macam tu juga dengan sejarah Kaabah, sejarah Mekah. Itu kena study. Jadi kalau dapat tu, kita akan dapat kenapa Allah Ta'ala memilih perkataan Rabb dekat situ. Kerana Rabb ini menunjuk kepada penjaga, pelindung, pengatur kepada rumah Kaabah, kepada Kaabah. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kenapa dalam masa yang sama kenapa Allah Ta'ala nak menyandarkan rumah ini dengan nama Rabb? Kita sudah sedia maklum, Allah Ta'ala kalau disebut sesuatu kemudian disebut dengan namanya, nak mengagungkan adalah untuk takrim, memuliakan, dan untuk tashrif, untuk mengagungkan sesuatu yang disandarkan dengan namanya. Maksudnya, mengapa Allah menyebut Rabba hadzal bait? Tadi kita dah sebut dari sudut nama Rabb itu sendiri. Tapi secara tak langsung, Allah Ta'ala nak memuliakan, mengagungkan Kaabah itu. Sebab tu Allah mengkaitkan Rabb kepada rumah ini. Okey, kejap tuan-tuan. Saya minta sekejap boleh saya nak ambil charger. Alhamdulillah. Okey, kita ulang semula ya. Okey. Kita nak perbincangkan tentang mengapa Allah meletakkan ataupun menyandarkan. Kalau menyandarkan ni perkataan idhafah lah. Maksudnya mengapa Allah mengatakan Rabb iaitu tuan kepada rumah ini, kerana Allah Ta'ala nak memuliakan rumah itu, Kaabah itu, sehingga diletakkan dia adalah Rabb kepada rumah ini. Dia sama seperti konsep, kita masih ingat lagi waktu kita belajar surah Al-Humazah. Kita dah belajar dah surah Al-Humazah, yang mana ketika mana Allah nak kata api itu istimewa sangat. Maksudnya api neraka Al-Hutamah itu, dia punya api yang istimewa, api yang lain daripada api yang lain. Allah meletakkan dengan namanya. Kan Allah kata Narullah, api Allah. Mengapa Allah meletakkan Allah itu pada api? Sedangkan kalau tak ada letak perkataan Allah pun, kita faham neraka itu memang Allah yang punya. Tapi mengapa Allah meletakkan dengan gelaran Narullahil Muqaddah? Allah kata api Allah yang dinyalakan. Kenapa sebut api Allah yang dinyalakan? Kenapa sebut api Allah? Kalau kita gunakan ayat
api yang dinyalakan. Sampai juga maklumat, tetapi nak memberi penekanan kepada api itu bukan api yang biasa-biasa, tetapi api itu adalah api yang istimewa. Kita boleh lihat dari sudut ada diletakkan, disandarkan api itu dengan Allah, api Allah. Begitu juga ketika mana Allah nak mengatakan hadzal bait, Allah mengatakan Rabb kepada hadzal bait. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas? Okey. Ada ayat lain, ya, ada ayat lain di dalam Quran yang Allah menyebut konsep yang sama macam perintah menyembah Rabb rumah ini. Okey. Ada ayat lain yang dia tak menyebut menyembah Rabb rumah ini, tapi Allah tukar menyembah Rabb negeri ini. Kat Mekah lah. Maksudnya kata Rabb negeri ini. Dia panggil Rabba hadhil baldah. Okey, kalau nak tulis dia punya rujukan ayat Suratul Naml. Surah An-Naml. Surah 27 ayat nombor 91. Tuan-tuan akan jumpa ucapan daripada Nabi SAW yang Allah menyuruh Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya supaya menyembah Rabb negeri ini. Itu ada kat surah An-Naml ayat 91. Allah kata innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah. Okay, itu ayat nombor 91. Okey, saya rasa jelas tentang ayat nombor 3. Lepas tu kita terus pergi kepada ayat nombor 4. Ayat terakhir sekali nombor 4. Okey. Ayat nombor 4 ini kita mengetahui tentang ada dua nikmat yang besar yang Allah beri kepada orang Arab musyrikin, yang Allah mengatakan allazi yang at'amahum, yang telah memberi mereka makan min ju'in. Saya bunyikan baris hujung dia min ju'in, daripada kelaparan, wa amanahum, dan wa amanahum mengamankan mereka min khaufin, daripada ketakutan. Okey, saya baca bunyi belakang tu nak dia ada sesuatu yang kita nak bincang. Sebab apa? Allah letakkan ju'in, ada tanwin, ju'in. Lepas tu kenapa khaufin? Okey. Kita akan perhalusi ayat nombor 4. Jadi ayat nombor 4, ayat nombor 4 ni kalau kita nak letakkan maklumat lanjut dekat situ, ayat nombor 4 ni adalah penerangan lanjut kepada siapa Rabb kepada rumah ini. So, kan ayat nombor 3 tu kan adanya perintah supaya menyembah, beribadat kepada Rabb rumah ini. Okey. Jadi kalau kita nak kenali lagi Rabb rumah ini, dia tu siapa? Maksudnya siapa Rabb kepada Kaabah tu? Apa ciri-ciri dia? Maka ayat yang keempat
memberikan penerangan. Rob rumah ini. Rob rumah ini maknanya Allah, penjaga Kaabah itu. Dia tu siapa? Bukan dia sekadar menjaga Kaabah tadi. Kerana dia jaga Kaabah itulah kamu menjadi terkenal. Kamu selamat pergi dan balik berdagang. Tetapi Allah yang penjaga Kaabah itu, dia itu sebenar-benarnya adalah allazi, yang tu adalah kata hubung yang berfungsi untuk menerangkan lagi Rob rumah ini buat apa. Maksudnya Allah nak tekankan lagi, bukan sekadar Allah jaga Kaabah tu saja, dia penjaga Kaabah tu, tetapi dia itulah yang al-ta'amahum, memberikan makanan daripada kelaparan. Dan penjaga Kaabah itulah, Rob itulah yang mengamankan, memberikan keamanan kepada mereka daripada khaufin, kepada ketakutan. Okey. So ayat 3 ni kita kena perhaluskan sikit. Sangat penting ayat 3 ni. Kepada nak menjelaskan ayat-ayat yang sebelumnya. Okey. Pertama, pada ayat yang keempat ni, tadi kita sebut tentang fungsi kan. Ayat 4 ni kita nak kaitkan dia dengan ayat sebelum ni sebagai apa. Jadi kita boleh katakan ayat yang keempat ni dia memberikan perincian kepada ayat nombor 3. Maknanya ayat keempat ni dia mengukuhkan lagi tentang mengapa mereka perlu ya'budu, menyembah kepada Allah, kerana Allah ni lah yang telah memberikan mereka dua nikmat tadi, nikmat makanan dan juga kepada nikmat keamanan kepada mereka. Rupa-rupanya yang menjaga mereka daripada terselamat, daripada dirampok, dirempak, disamun, Rob Kaabah itulah. Dia itulah yang memberikan kamu makan, yang memberikan kamu keamanan. Okey. Sekejap ayat nombor 4 ni juga kita boleh gunakan ia sebagai jawapan kepada ni. Ya. Kalaulah orang Arab Mekkahan, kalau dia kata, apa kami dapat kalau kami beribadat kepada Rob Kaabah ni? Apa kami dapat kalau kami beribadat kepada penjaga Kaabah ni? Apa kami dapat? Kalau ayat 3 kan membunyi perintah menyembah kan? Maka nak bagi jawapan dia ada pada ayat 4. Itu saya ulas dalam bentuk lain. Maksudnya kalau ditanya mengapa perlu beribadat kenapa perlu ibadat kepada penjaga rumah ini? Kenapa? Kita kata lah sebab apa? Ataupun kita tukar soalan dia, apa yang kami akan dapat kalau kami menyembah Rob kepada rumah ini? Ayat keempat bagi jawapan. Engkau akan dapat makan. Engkau akan dapat keamanan. Ataupun kita tukar soalan lain. Kita kata kita perlu menyembah penjaga Kaabah ini kerana dialah yang memberi kamu makan, dia telah yang memberikan kamu keamanan. Ataupun kita ubah cara lain, kita ubah kepada metod, kalau kamu menyembah Rob kepada Kaabah ini, kamu dapat apa? Kamu akan dapat makanan, kamu akan dapat kehidupan, dan kamu akan selamat daripada musuh. Itu tak jelas tak? Faham tak maksudnya? Fungsi ayat hujung. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar dalam Quran, tuan-tuan dia setiap satu ayat ni, kepada satu ayat kepada satu ayat ni, dia ada connection dia ada hubung kait dia. Macam tu. Sebab tu tadi saya bertanya
tentang maklumat kenapa ila fihim diulang kali kedua. Dia begitu. Jadi kalau kita nak fahamkan sesuatu surah, jadi kita boleh gunakan ayat yang gunakan ayat dengan ayat. Dia panggil hubungan antara ayat dengan ayat. Sebenarnya dia seolah macam kita kan ada 4 ayat kan. Maksudnya kalau kita tak rujuk salah satu ayat, kita akan dapat maklumat yang macam maklumat terputus. Soalnya kita tertinggal maklumat. Kita tak dapat maklumat lengkap. Jadi caranya kena baca ke semua ayat. Jadi daripada satu ayat kepada satu ayat, dia memberikan lagi perincian, dia akan bagi maklumat tambahan. Begitulah pada ayat yang keempat. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey. Cuba kita, kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, cuba tuan-tuan bulatkan perkataan ju'in dengan khaufin. Ju'in dengan khaufin. Ju'in dengan khaufin. Apa fungsi diletakkan tanwin? Kenapa ju'in dia ada tanwin? Kenapa khaufin dia ada tanwin? Ju'in dengan khaufin tu, kenapa dia tidak diletakkan alif lam di hadapannya? Kenapa tak dibunyikan minal ju' minal khauf? Tapi kenapa Allah tak letakkan huruf alif dengan huruf lam depan huruf jim? Kenapa Allah tak letakkan huruf alif dengan huruf lam pada huruf kha? Jadi ju'in dengan khaufin ni, soalan saya adalah, adakah ia kata nama khas ataupun dia kata nama am? Dalam istilah lain, adakah khaufin dengan ju'in ini ma'rifah atau dia nakirah? Nakirah. Dia adalah nakirah. Nakirah. Macam mana kita boleh kenal pasti dia adalah nakirah? Dia ada tanwin. Tanwin. Sebab dia ada Tanwin. tanwin. Kalau dia ma'rifah, dia perlu ada apa? Alif lam. Dia ada alif lam. Okey, kalau ada alif lam, kalau ada tanwin, dia mesti isim. Dia mesti kata nama. Mudah je ingat. Nak tahu beza antara kata kerja dengan kata nama kat mana? Antaranya dia kena ada tanwin, dia kena ada alif lam. Kalau ada alif lam, kata nama lah tu. Dia bukan perbuatan. Dia bukan kata kerja. Kalau dia tanwin, itu kata nama lah. Dia bukan perbuatan. Jelas? Faham? Ini penting tu. Ini salah satu lagi ilmu yang perlu didalami bagi mendapatkan lagi maklumat untuk tadabbur. Okey, kalau kita kata dia nakirah, kerana dia ada tanwin, dia tidak ada alif lam, dia kata nama yang am, dia membawa kepada maksud apa? Infinity. Allah nak menunjukkan apa? Bersangatan infinity. Definisi bersangatan. Okey. Bersangatan. Bersangatan dari sudut apa? Ayat 4 ni makanan yang banyak lah, yang pelbagai makanan dan menghilangkan daripada rasa takut yang pelbagai. Maksudnya ju' yang lapar sangat. Khauf kalau ada ketakutan yang amat sangat. Pelbagai ketakutan dan ketakutan yang sangat-sangat ditakuti. Faham tak? Kenapa tuan-tuan? Dia seolah-olah macam, kenapa tahu? Kita kena tahu geografi Geografi Kalau nak tahu sempadan, nak tahu lokasi ni dia panggil geografi Okey, nama tak belajar geografi. Okey. Tuan-tuan, negara Mekah ni
Kita kena ambil, kita imbau pada zaman dulu. Negara Mekah ni dia ada tembok tak? Negara Mekah ni dari sudut geografinya, secara tabiinya negara Mekah ni dia berpotensi tak untuk mereka lapar? Mereka berpotensi tak? Mereka berpotensi tak? Mereka berpotensi tak untuk mereka diserang oleh musuh? Berpotensi kan? Sebab kita tahu kan geografi Mekah macam mana, betul tak? Macam sekarang Ukraine lawan dengan Russia kan? Dia ada border sepadan. Maksudnya kalau Mekah dulu, kalau kita tengok geografi dia dengan padang yang tandus, padang pasir kan, maknanya untuk mereka ni lapar, memang kita kata tempat ni memang confirm boleh lapar. Sebab tanaman tak boleh nak hidup, betul. Kenapa? Kerana dengan tanah dia, dengan kepanasan tadi tu. Okay, itu yang Allah Ta'ala nak kata pada Ju'in. Kenapa Allah gunakan nakirah dekat Ju'in tu? Nak menunjukkan bersangatan pada kamu lapar tu. Jadi Allah lah yang memberikan kamu makan daripada kamu mendapat lapar yang sangat. Lapar yang berbagai tadi. Begitu juga dengan ketakutan. Sebab mereka tak boleh buat apa-apa. Sebab mereka tak ada tembok, mereka tak ada pintu gerbang yang boleh halang orang daripada masuk ke Mekah. Jadi itu yang Allah nak kata kepada khaufin. Lepas tu kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Manhaji, ada diulas, mengatakan secara tabi'i, dia kata, tempat tinggal mereka itu memang menjanjikan kebuluran berdasarkan faktor-faktor geografi. Memang sangat berpotensi. Tuan-tuan, negara apa yang sekarang di dunia yang dia memang kemiskinan makanan? Negara apa yang mereka sangat kebuluran? Negara apa? Kita pernah dengar. Ada tak sekarang negara-negara panas yang mereka berada dalam keadaan kebuluran? Tak pernah dengar? Sudan. Benar tak? Macam macam Sudan, Afrika, betul tak? Kan? Kita tahu kan Sudan, Afrika. Kenapa mereka kebuluran makanan? Kenapa? Kenapa mereka tak dapat cukup makanan? Kerana pada geografi dia kan, dengan sumber air, betul tak? Kemarau. Kemarau dengan air. Sebab itu saya wallahu alam, kita selalu kalau kita baca iklan, kalau orang nak wakaf air, selalu orang wakafkan dekat Kemboja. Ada tak orang buat kempen wakafkan air di negara-negara Afrika tu? Negara-negara yang panas tu? Jarang kan? Kalau nak wakaf, bagaimana? Kemboja, wakaf air kan? Antara Kemboja dengan negara-negara seperti Afrika tu, mana lebih memerlukan air sebenarnya? Semestinya lah Afrika kan. South Africa. Ya. Kalau kita kena cari, ada NGO yang dia buat gerakan, mereka membuat sumber air. Sana lagi penting sebab mereka sangat kebuluran. Sebab tu tuan-tuan puan ya, saya kejap. Sebab tu waktu kita bincang tentang bulan Ramadan kan, kita tahu kan fakta. Kejap tuan-tuan, saya bagi sikit waktu sikit. Tak pukul 4 dah. Masih ada kerja ambil anak pula. Okey. Anak saya sekolah. Okey. Begini, kalau kita pernah baca dalam ni fakta ya, bukan auta, ni fakta bukan auta. Kalau kita baca dalam pembaziran sisa-sisa makanan, saya kena tunjuk juga.
Sekejap ya, tuan-tuan perempuan, saya nak bukakan nota sekejap. Saya nak tunjukkan. Ramadan seperti Rasulullah sahur dan iftar. Sekejap saya tunjuk tuan gambar. Kalau kita tengok gambar ni sedih sangat. Sekejap ya. Mana Ramadan. Okey. Kita nampak tak slide yang saya nak paparkan ni? Nampak tak? Nampak. Okey. Ini slide puasa lah. Kemudian dengar bunyi tak? Nampak ni? Okey. Ini fakta yang 3-4 tahun yang sebelum ni lah. Tapi sekejap. Kita tengok gambar ni. Apa kita dapat? Apa kita dapat perhatikan? Masa bazar Ramadan yang tunat dan tu semua sedap. Nampak air merah sedap, air hijau semua sedap. Tapi ketika lepas berbuka puasa, membazir. Tahu tak membazir kita berapa banyak? Rakyat Malaysia membazir makanan 8 juta kilo sehari. Jika dikumpulkan, sisa makanan ni boleh dihidangkan kepada kira-kira 2.2 bilion. Siapa punya kerja? Orang yang bukan Muslim ke bulan Ramadan ke orang Islam? Campurlah kan. Kita bayangkan. 2 boleh bagi makan kepada 2.2 bilion. Kita tengok gambar ni. Tengok 1,000 tan makanan dibuang oleh rakyat Malaysia pada bulan puasa. Boleh tampung 7 juta orang. Kita tengok ni negara-negara yang lapar ni tengok. Seperti mana Ethiopia, 5.6 bilion manusia yang dalam memerlukan makanan. Dan tengok South Sudan, 4.6 juta manusia. Somalia 6.5, Kenya 2.7. Bayangkan yang memerlukan makanan. Tengok gambar, makan, cari makanan, kurus kering. Kalau ni cucu kita, kita rasa apa? Menangis kita, menitiskan air mata kan? Pernah tak kita tengok anak kita makan dengan kita fikir orang lain makan di tempat-tempat saya sebut tadi itu? Sebab itu Allah perintahkan kita puasa supaya kita merasa belajar, merasa lapar. Macam mana kau lapar? Macam itulah orang Islam yang dia tak dapat makan. Kalau kita tak belajar lapar, kita tak akan dapat fikir tentang orang lain. Kesian mereka mencari makanan. Okey. Faham tak maksudnya? Okey. Ini sekadar perkongsian sebenarnya kepada tuan-tuan puan nak menunjukkan bahawasanya negara Makkatul Mukarramah, kalau dari sudut geografinya, mereka pun boleh jadi seperti itu. Tetap ingat tak doa Nabi Allah Ibrahim kan? Waktu ketika mana dia nak meninggalkan anaknya Ismail dengan isteri dia kan Nabi Ismail cakap, Nabi Ibrahim cakap kepada Allah, tempat yang dia nak tinggalkan tu memang tak ada apa-apa, tidak ada sebarang tanaman kan. Kita buka dalam surah Ibrahim, kita baca ayat nombor 37 tu, kan Nabi Allah Ibrahim kata kepada Allah, dia kata aku tinggalkan zuriat aku ini, dia kata biwadin, di lembah, ghairi zar'in, di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Dalam masa yang sama, doa Nabi Allah Ibrahim kepada Allah itu apa? Berkat doa Nabi Allah Ibrahim itulah negara Mekah itu ada sumber makanannya. Seperti mana ayat suratul Baqarah ayat nombor 26. Yang Allah mengatakan, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat. Itu ayat ini. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang dapat kita pelajari pada ayat ini. Jadi
kita satu lagi sebelum kita tamatkan, tak apa, anak saya boleh lewat sikit. Okay, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, mari kita bincang lagi pada ayat nombor 4 tadi. Tuan-tuan, kenapa ketika mana Allah Ta'ala sebut pasal makan kan, kenapa Allah sebut memberi makanan dari lapar, mengamankan daripada ketakutan? Kenapa perlu ditambah perkataan ju', perlu ditambah perkataan khaufin? Jadi kita dah tahu orang Arab mereka faham. Dari sudut geografi mereka memang berpotensi boleh jatuh ke buluran, mereka berpotensi boleh dimasuki dengan musuh. Jadi kita nak cari hikmah secara tak langsung. Kenapa perlu sebut memberi makanan daripada kelaparan? Sebab kalau kita faham ayat, kalau sebut beri makan, tentulah untuk menghilang lapar. Kalau nak memberi rasa aman, tentulah nak mengelak daripada ketakutan. Tapi mengapa diletakkan juga perkataan memberi makanan daripada kelaparan? Kenapa sebut ada perkataan ju'? Kenapa ada perkataan khauf? Siapa boleh bantu dalam menerangkan hikmahnya? Apa dia? Antara hikmah dia. Antara hikmah yang saya dapati, yang diulas oleh para ulama, kalau kita nak beri bantuan makanan, kita kena beri bantuan yang boleh menghilangkan mereka lapar. Kalau betul-betul kita nak buat, memang memberi makanan yang boleh menghilangkan lapar. Yang betul-betul boleh menghilangkan kelaparan. Jadi kalau kita buat bantuan ni, kita bagi bantuan yang betul-betul boleh bagi orang daripada hilang lapar. Begitu juga dengan memberi keamanan. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tutup pengisian kita pada petang ini dengan kita mempelajari tentang apa sebenarnya resolusi tindakan selepas tadabbur ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Saya mohon tuan-tuan kongsikan. Dan puan nombor 1, silakan. Ada siapa nak kongsikan apa yang perlu kita lakukan? Syukuri nikmat yang Allah beri. Mensyukuri nikmat yang telah Allah kurniakan. Okey, antara nikmat yang terbesar yang Allah sebutkan dalam ayat ini, nikmat apa? Makan dan keselamatan. Dapat cukup makan dengan keamanan. Itulah keperluan asas bagi mana-mana negara. Negara yang maju, negara yang berjaya dipimpin, dia mesti menyediakan ruang dua perkara ini. Makan yang cukup untuk menghilangkan orang dari lapar. Bukan one off je. Bagi sekali bantuan, lepas tu lapar masih lagi ada. Lepas tu dia kena kerap kat situ. Sebab ramai rakyat lapar ni. Ada tak rakyat kita yang lapar? Ada tak rakyat kita yang tak cukup makan? Yang kedua, negara yang bagus adalah negara yang menyediakan, memberikan rasa aman yang ada pada rakyat kita. Dua nikmat ni merupakan dua nikmat yang besar. Okey. Namun begitu, kita masih lagi bersyukur kepada Allah, kepada nikmat Tuhan bagi. Negara kita memenuhi tak dua nikmat tadi? Negara kita, Malaysia yang kita cintai. Memenuhilah. Maksud dia, kita bersyukur kepada Allah. Sebab tu rakyat, kalau dia nak tengok kerajaan ini bagus ke tak bagus, salah satunya dia kena tengok pada dua faktor tadi tu. Malaysia ini aman tak? Malaysia ni cukup makan tak? Tapi kita telur dah tak ada pun dah bising dah. Tak cukup bekalan telur ayam baru ni kan.
itulah kadang-kadang rakyat ni, kadang-kadang kita tak pernah rasa lapar sangat-sangat. Mungkin kita kurang rasa syukur. Jadi kita syukurlah banyak pada Allah ya. Kita Malaysia ni Allah bagi kita 2 nikmat tadi dah tak terkata dah. So kata orang hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik hujan batu Maksudnya wallahu alam, maksudnya setakat ni kita dapati negara kita ni dah banyak dah nikmat Allah bagi kepada kita. Ada je makanan. Ada je orang akan menghantarkan makanan, cukup bekalan makanan kita. Kadang-kadang pening kepala nak beli beras. Beras mana satu pun tak tahu. Nak beli beras Cak Rambutan ke, nak beli ras Faiza beras kan contoh. Terlalu banyak kita sumber makanan. Syukur banyak-banyak pada Allah. Jadi kalau baca surah Quraisy ni, kita pupuklah semangat patriotik kita kepada negara kita, sayang negara kita. Bantu pemerintah-pemerintah kita dalam memberikan idea, memberikan sumbangan. Okey, syukur dan sebagainya. Okey, ada lagi tak perkara-perkara lain yang boleh kita jadikan sebagai petunjuk apa kita dapat lagi? Silakan dalam puan. Saya pada apa yang kita bincangkan tadi. Ya, silakan. Menghambakan diri kepadanya sebagai kesyukuran nikmat Allah. Ya. Tanda kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan kita menghambakan, menjadikan diri kita ini adalah sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Rasanya itulah di antara perkara utama yang boleh kita bincangkan pada surah Quraisy. InsyaAllah minggu depan, siapa boleh bantu saya tengok kita ada berapa kali Khamis sebelum Ramadan? Sebab Ramadan kita tak buat kelas untuk tadabbur. Ada berapa kali Khamis sebelum kita masuk Ramadan? Boleh bantu tak tengokkan? Hari ni 4 3, 1, 2, 3, 4 Ustaz. 4 Ustaz. Okey. 4. Okey. Bermula minggu depan kita akan mempelajari suratul Qadar. Kalau kita ada 4 kelas, kita fokus surah Qadar saja. Kita akan tadabbur surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. So kita gunakan 4 minggu tu sebagai persediaan kita untuk kita mencari malam Al-Qadar dengan kita tadabbur suratul Al-Qadar. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita juga dapat belajar dekat sini bahawasanya kalau kita nak belajar tentang nak rasa, membina rasa syukur tadi, kita juga mungkin digalakkan untuk pergi berjalan, melancong, pergilah kepada negara-negara yang kita sebutkan tadi. Kalau kita nak membina rasa syukur atas nikmat yang Allah beri kepada kita, kita pergi kepada negara-negara yang dia tak seperti negara kita. Tidak ada rasa aman, yang tidak cukup makan. Dia boleh membentuk kita rasa syukur. Kalau nak bagi rasa lagi, nak dapat rasa apa yang kita ada ni dah besar dah rahmat Allah tu, dah rasa macam dah banyak dah. Kita pergilah berjalan, buatlah rehlah. Seperti mana kaum Quraisy. Rehlah. Kita pergilah berjalan jauh sikit kan. Dapat berjalan pergi. Rehlah, bawa jalan jauh, rela pergi negara-negara yang sebab ramai orang dia selalu pergi negara-negara yang cantik-cantik, macam pergi Balkan apa semua tu kan. Contoh. Cuba kita bawa dua sudut. Kita pergi melancong kepada negara-negara yang susah. Kita mungkin rasa tak seronok lah sebab kita nak pergi melancong. Tapi kita nak buat perjalanan iman. Perjalanan membentuk rasa syukur. Kita pergi negara-negara yang ini. Kita buat rehlah. Itu pun boleh ambil termasuk dalam pengajaran bagi surah apa? Bagi surah Quraisy. Sebab kalau jauh berjalan,
luas pemandangan. Okey. Kemudian kita dapat belajar juga di sini bahawasanya Allah mengajar kita tentang pembahagian tahun itu kepada musim panas dan musim sejuk yang dialami oleh orang Arab musyrikin. Okey. Kalau dekat Mekah dia ada dua musim ni kan? Musim panas dengan musim sejuk kan? Orang selalu pergi umrah bulan apa? Pergi umrah. Musim Hujung sejuk. tahun. Hujung Hujung tahun, tahun. musim sejuk. Hujung tahun musim sejuk. Jadi kalau kita pergi umrah musim sejuk berjalan jauh, ingat surah Quraisy. Ingat Allah pernah sebut musim sejuk. Musim panas. Itu di antaranya. Kalau ada apa-apa tambahan nanti boleh dikongsikan. Okay, jadi saya mohon kita sama-sama mengucapkan jazakumullahu khaira, tanda syukur kita kepada Allah. Kita kena berterima kasih kepada manusia. Jadi manusia yang kita kena berterima kasih adalah kepada penganjur kita, iaitu Raudhah Zandra, di atas anjuran majlis ilmu kita pada petang ini. Semoga Allah, kita doakan kepada beliau dan ahli keluarga beliau, semoga Allah sentiasa melapangkan dada, mempermudahkan urusan, Allah sentiasa mengurniakan rahmat dan berkat. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan jazakumullahu khaira kepada tuan-tuan dan puan semua kerana sentiasa menemani saya setiap kali kelas-kelas pada waktu petang seperti ini. Hanya Allah yang boleh membalas jasa baik kalian semua. Semoga kita semua diberi keberkatan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Ada kekurangan, kelemahan. Kalau perlu teguran, saya sangat alu-alukan menegur saya dari sudut penyampaian, dari sudut kesalahan fakta dan sebagainya. Jadi kita sudahi dengan memohon keampunan Allah jika ada mana-mana tutur kata kita, fikiran kita, perasaan kita yang boleh mendatangkan kepada dosa dengan kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.